Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah idea inovasi yang mana menggunakan pendekatan Google Meet dan menggunakan capahan kepada pelbagai platform yang kita akan membuat connection kepada Facebook, Instagram dan juga YouTube. Jadi ini adalah latar belakang yang saya buka latar belakang saya ini kepada latar belakang original itu latar belakangnya original. Kita bukakan yang mana kita suka, apakah yang boleh, boleh. Saya suka pakai original. Kita bukan nampak lebih cantik sedikit. Bukan. Alright, ini dia. So kita just join saja saja. Tekan saja join, kita akan join dan kita akan letakkan Facebook kita. Okay, ini sudah pun ini kita copy meeting link sini. Copy, masukkan meeting link ni ke dalam URL ni ke dalam WhatsApp. Sama-sama kita buat untuk setting engagement, live streaming, setting ini di dalam live streaming kita bisa di mana saja. Hai. Okey. Sebentar. Kita ada dua orang. Kita tunggu kawan kita yang lain sekejap. Ada yang
Hai, selamat Hari Raya. Apa khabar semua? Alhamdulillah, ingat tak ada orang nak masuk lah tadi. Nunggu je mana orang. So sekarang kita ada beberapa orang ni yang menyaksikan kita ni. Ada Ashraf dengan Sherry je. Ya Allah, 2 orang je. Ini calon-calon A lah ni. Jadi klik sangkut. Sekejap pun tak boleh. Saya nak mengusahakan ni. Mengusahakan muka. Tak nampaklah muka. Astagfirullahaladzim. Mana muka saya? Sekejap ya. Muka saya. Mana muka saya ni? Ya Allah, tak jumpa lah muka saya. Tak jumpa muka saya macam mana ni, muka tak jumpa ni. Korang nampak tak muka saya? Ya Allah, serius ah. Ini anak belanja ni. Aduh. Kejap. Tak keluar muka. Macam mana nak keluar muka ni? Aduh. Sekejap. Alright. Nak keluarkan muka ni kat window. Dah lama dah tak pakai ni. Ya Allah. Tak ingat dah. Ni lain. Apa aku buat ni? Stop presenting. Sekejap. Tadi saya jumpa muka saya. Sekarang saya tak jumpa muka saya. Macam mana? Ikut. Bukan. Kat bawah ni. Alah, comel ni muka aku kat sini. Kecil tu je. Tuhan. Macam nak buat muka saya besar tu Saya tekan sini pun. Spotlight ni. Spotlight ni. Spotlight ni. Spotlight. Sekejap spotlight. Kenapa tak ada spotlight MZ pula? MZ ni siapa? Ashraf. Switch kamera. Switch kamera. Switch kamera. Alah, muka tak nampak lah. Tak nampak lah muka saya. Hilang. Macam mana ni? Muka saya dah hilang. Mana ada lah. Macam muka saya kat situ pula. Tapi kau tak apalah. Muka saya kat sini lah. Okey ke korang? Tak muka. Tak dengar suara pun jadilah kan. Tak dapat muka ya. Alright. Kita ada Ashraf, Aiman, Sherry, Abid. 2 orang lagi mana? Kesian saya. Okey, hari ni kita punya subjek is marketing. Okey, subjek marketing ni adalah subjek ketiga. Because first kali kita dah belajar tentang the introductions of business. The second kita dah belajar tentang bukan belajar lah, tak habis belajar apa sebenarnya. It's about business model canvas, BMC. Dan hari ni the most important dalam startup business, which is the marketing aspect. So we learn about marketing aspect. So harap korang semua akan boleh faham lah ya apa yang saya cakap ni. Okey ke korang? Kau boleh hilang. Kalau tak payah tuan-tuan, aku pula macam askar pula. Cakap je. Ya Tuan Haji. Tak ada. Bila pula aku pergi haji ni. Okey, Ashraf ada, Abid ada, Aiman ada, Sherry ada. Nah, lagi siapa tak datang? Ya Allah, ada Hafizu, gimana diorang ni? Aduh, hai. Okey, I ready semua. Tak kisahlah korang tak ada ni, tapi tak apa, at least korang tak tengok muka saya pun tak apa. Ya, yang penting korang tahu apa yang saya nak sampaikan. It's about 1 hour sahaja kelas kita malam ni. So kelas kita malam ni korang tak high pun. Selamat Hari Raya semua. Aiman, Abid, Ashraf. Korang okey tak? Banyak duit raya tak dapat?
Nak siapa dulu masa zaman saya, sebelum masa zaman korang, beratus-ratus orang bagi duit tau. Sekejap korang, sekejap ya. Ada sekejap panggilan kecemasan. Sekejap korang, sekejap. Okay, are you ready? Oh, dah Ashraf dah ada, Aiman dah ada, Hafizul, congratulations Hafizul. Welcome Hafizul. Dan Adam sahaja kita tinggal waktu ni. Okay, boleh ke korang? Are you ready? Okay, sebelum tu saya nak minta kedatangan lah. Kedatangan ni kena buka, seperti biasa kena buka mic, kena buka kamera ya. Okay, so kita buka kamera dulu untuk kita selfie, tangkap gambar, untuk kita ni lah, kita bercakap lah. Untuk kita punya kelas ni kena buka kamera, buka sekarang. Cepat korang. Alright. Ya Allah, kenapa seseorang kat situ Hafizul mukanya besar-besar macam tu? Ya Allah. Dah, semua dah. Okey lagi. Hafizul, Aiman. Lagi muka bagi nampak kenapa? Ya Allah, rambut panjang sekejap dia panjang. Ya Allah, sekejap dia panjang. Kenapalah hampa duduk belih tanah makan apa dah halak sangat tu. Okey. Okey. Cepat. Apa nak join ni? Join. Okey. Ya Allah, ini je yang masuk kelas pakcik hari ni. Pakcik, kelas saya ini. Ya Allah, ini je. Sherry mana Sherry? Tak ada. Cepat. Bukan apa. Ini kan syarat mereka. Wih, Ashraf, gimana Ashraf? Sambil landing tidur kat katil pun boleh study. Baik betul ni. Ada ni Aiman, muka tak penuh, kena muka penuh, jauh sikit. Lepas tu buat macam menulis macam tu dia kena macam tu. Korang kat kelas macam tu. Nampak tak saya malam-malam pun pergi cari baju walaupun tak gosok. Baju nampak, baju putih. Nampak cikgu-cikgu pakai jam, pakai jam ni. Nampak sikit dia punya effort dia tu. Okey, Aiman dah. Tengok Hafizul lepas mandi, nampak ya, segar muka dia kat situ ya. Bersih je muka dia. Adam pergi mana Adam? Yang kena COVID sudah. Okey. Dah. Ashraf jauh sikit Ashraf. Nampak tak hidung awak tu besar. Okey, jauh sikit. Macam tu lah. Ya Allah, Sherry, kita tunggu Sherry. Kita tunggu. Pegang-pegang pen macam Aiman tu. Nampak dia belajar. Okey. Macam tu lah nampak belajar. Okey, sekarang kita nak masuk. Okey, topik saya ni. Mana yang lain ni? Ya Allah, tuanku. Korang ni. Abid tak ada. Manalah Abid ni? Abid. Cepat Abid. Dia tunggu Abid. Sambil-sambil saya cerita kat korang ni. Okey. Okey, dah ke Abid? Abid tengah buat apa? Tante dia suruh kakak dia tengok. Nah, kakak bosan pakcik tengok. Anak ni sudah. Okey. Halo. Buka ni. Ya Allah, patutlah jangan. Tandas tak mau. Tunjuk kat tandas tu. Okey. Alright, dah. Buka. Macam itulah. Ya Allah, ini lagi betul-betul prepare. Ada bau sikit. Okey, belakang sikit muka tu. Bagi nampak macam Ashraf. Yes. Okey. Sherry yang tinggal dengan Adam. Adam ni mana Adam? Ya Allah, dia pergi minum Sherry. Ya Allah, Sherry. Okey. Dah ada, alhamdulillah. Macam tu lah. Kita ambil gambar.
Sabar. Sekejap. Sabar. Senyum tau. Okay, sekejap. 1, 2, 3. Okay, saya buat video jap. Alright, ini adalah layout untuk aplikasi OBS yang mana ini saya lakukan di dalam Zoom, dan saya buat connection ini terus kepada Facebook yang mana saya satukan dalam Facebook dan juga YouTube sekali, maksudnya dalam satu masa. Ini adalah Facebook yang mana memaparkan orang awam ataupun masyarakat luar untuk terus-sama belajar tentang apa yang saya kata kepada anda. Inilah dia dinamakan sebagai aplikasi OBS yang boleh untuk memacu kepada dual connection, iaitu ada juga dalam Zoom dan menggunakan OBS untuk kita pancarkan di dalam live di dalam Facebook dan juga di dalam YouTube sekali dalam satu masa yang sama. Jadi inilah dia idea untuk iCompact 2021. Okey. Korang, saya sedang buat kajian yang mana dalam kita buat live ni, kita buat Zoom ni, kita buat Meet ni, kita juga memancarkan kepada tempat lain ke dalam YouTube dan juga Facebook, supaya mereka juga akan nampak apa yang kita buat. Kita tahu. So benda ni akan menyebabkan orang lain juga akan boleh belajar. Okay? So waktu ini jom kita belajar. Are you ready semua? Ya Allah, tak ada suara ke macam ni je? Cakaplah ready. Cikgu dia je semangat. Yang lain semua adik muka tak nampak. Up sikit. Okay. Korang selama 10 minit ni korang jangan close ya. Kalau close tolak 5 markah. Okay. So hari ni saya nak sharekan pada anda tajuk ya. Ni tajuk dia. Saya akan sharekan untuk korang tengok. Jangan tutup lagi. Okay, kita akan share content kat sini. Alright, ini dia. Saya akan share content. Tak nampak pula. Tak nampak. Kejap. Start pula. Kenapa start ni? Kejap. Okay. Dah. Tak boleh lah. Tak boleh, dia tak nampak. Okey, tapi tak apalah. Saya nak beritahu kat korang, malam ni 1 jam ni kita akan belajar tentang business component. Siapa tahu business component, apa yang korang faham tentang business component yang tempoh hari kita belajar tentang awal-awal kelas kita ada apa tentang apa. Ada tak silap Abid yang cakap tu tentang quality kan? Abizul cakap tentang apa? Business about what? Abizul. Pasal risiko ya, risiko dia punya impact atau habuan dia adalah a profit. Aiman pula, what do you think about business apa? Tak dengar, mana mikrofon? Buka. Business about what? Business about pemasaran. Yes. Actually, business looking forward to the profit orientation. Kita nak dapat keuntungan. Ini adalah objektif kepada business. Tetapi komponen dalam business kita perlu tahu. Ingat lagi tak komponen PLOC? Itu komponen apa tu dalam business? Ashraf, apa dia Ashraf? Dah angkat tangan tu. Dalam bisnes dia ada banyak komponen, tetapi kita tak start dengan pemasaran ataupun marketing. Kita start dengan PLOC. PLOC tu adalah cabang apa? PLOC, planning, organizing, leading and controlling. Apa benda tu? Sherry nak tolong ke? That is business apa? Business component apa? Kita panggil sebagai apa? Jangan tidur Ashraf. Okey. Siapa kacau pula?
Oh adik, kenapa kacau abang nak belajar tu? Okey. Planning, organizing, controlling and leading itu adalah business component dinamakan sebagai management. Itu management component. So kita start dengan belajar management ataupun business component, yang mana start dengan management. Tetapi sebelum kita tahu belajar tentang business management, kita tahu tentang kita punya objektif buat bisnes ni apa. Ingat, orang buat bisnes is about apa dia Sherry? Kita punya orientation of business apa? Apa dia? Tak dengar. Apa business orientation kita? Apa tujuan kita buat bisnes? Welfare? Bukan kan? Bukan kebajikan kan? Yes, dapat duit. Duit itu kita panggil sebagai profit orientation. And bila kita dapat Aiman kita dapat barang, kita berikan mereka duit kepada orang yang menjual. Kita dapat apa? As a orang yang dapat barang ini, kita dapat apa? Okey. Sekejap. Kau dah silap pula aku. Sekejap, suara korang dengar tak suara? Dengar. Okey. So, orientation tu ada dua jenis. Kita nak letak diri kita sebagai siapa? Sebagai producers atau sebagai customer. Sekarang kita pakai apa? Kalau kita as cakap apa? Peniaga. Okey, ini peniaga. Okey. Peniaga. So kepala peniaga ni fikir apa tentang apa? Abid, kepala peniaga. Abid, jangan tidur Abid. Astaghfirullahalazim. Abid, kenapa mengantuk? Baru sekejap dah mengantuk. Apa kepala kita? Kepala peniaga. Dia fikir apa? Untung. Yes, itu dia. Kalau kita sebagai customer, kepala customer fikir apa Fizul? Customer tak ada fikir untung. Customer fikir puas. Satisfaction. Customer. Yes, customer. So yang kita tadi tu. Ya, kita kena tahu. Dua orang saja kita menjadi apa? Aiman, landing sedap je. Okey. Sekarang ni Aiman nak jadi producer ataupun customer? Which one you choose? Ikut keadaan. Mana boleh ikut keadaan? Kita kan sekarang belajar tentang startup business. Mestilah kita fikir kita sebagai supplier. Kita sebagai producer. Kepala kita jangan fikir hal customer dah. Kita bukan nak membeli, kita sekarang nak menjual. So that is kita punya orientation, objektif. Kalau main Mobile Legend tu, apa objektif dia? Yang korang kalah tempoh hari dengan saya tu. Apa? Yang korang kalah hari tu, kena bantai kau-kau tu. Apa objektif main Mobile Legend? Menang. That is objektif. Menjatuhkan tower menjatuhkan tower terakhir. That is, orang kata, objektif kita. Bukan objektif kita banyak mana kill yang kita lakukan. No. Kalau kita 50 pun berbalas 10, tapi 10 itu boleh jatuhkan tower terakhir. That is adalah objektif. So kita kena tengok objektif kita. Yeah.
Objektif kita. Jadi sebagai seorang pelajar belajar, jangan fikir sesekali kita adalah seorang customer. Customer memang is always right, tapi customer sekarang bukan kita. Kita adalah penjual. Penjual apa? Penjual produk. Yes. Good and service. Good and service or service, which mean barang-barang ataupun perkhidmatan. So, korang boleh juga menjual barang. Baru Kalau apa? Astaghfirullahalazim. Kenapa nak jual benda tu? Astaghfirullah. Siapa nak jual tau? Aiman nak jual maruah. Astaghfirullahalazim. Acah nak jual maruah? Berapa harganya? Siapa nak beli? Berapa harga? Saya tak mampu dia beli. Tak mampu dibeli. Berapa? Bagi tahu nilainya. Jadi setiap barang ataupun perkhidmatan di benda maruah, dia mesti ada value, mesti ada nilai dia. Ada orang yang jual buah pinggang dia RM5,000 je untuk beli iPhone di China. Ada orang jual buah pinggang 5 juta. Ada orang, tapi kena ada figure. Acap kena ada figure. Bukan macam, oh, saya tak ternilai harga. Tak ternilai apa? Apa? Infinity is not the figure. Dia kena ada figure. Ya? Yeah? Macam saya dapat ni barang ni. Ni orang bagi saya kuih. Saya banyak kuih tau kat rumah, bagi saya kuih. Kuih saya ni orang bagi. So nilai dia, sebab nilai dia saya tanya berapa? Okey, RM50. That is nilai. Ya, contoh macam tu. So bila kita belajar, first thing kita kena tahu objektif. Kedua, tahu macam mana pengurusan. Ketiga, barulah kita looking forward kepada kita punya perspektif business model canvas. Dan yang keempat lah, Aiman, apa dia? Semangat tak saya lepas raya ni, semangat ni. Yang keempat apa dia? Aiman? Keempat apa dia? Hari ni punya pembelajaran apa dia? Apa dia? Marketing. That is the answer. Marketing ataupun kita punya pemasaran kita. Apa pemasaran kita? Kita nak pasarkan barang. Kalau kita duduk, saya ni usahawan, tapi tak boleh nak memasarkan. Tak ada siapa nak pasarkan. Dan kita pun tak tahu siapa nak pasarkan dan cara nak pasarkan. Duduk saja. Memang benda tu tak jadi. Terima kasih Z-Back. Welcome Z-Back. Wah, kita ada audien daripada luar ya. Z-Back, thank you Z-Back. Panggil Z-Back ya. Kalau Z-Back tak dengar tak apalah. Alright, Ashraf. Okay, so itu Z-Back. Alright, so saya mulakan bisnes. Alhamdulillah. Nama panggil Z-Back ya? Panggil Z-Back ke? Oh, Z-Back. Okay, tak apa. Alright. Okey, korang kita ada orang luar juga. Saya letakkan saya punya link ni untuk orang luar boleh bagi buah fikiran. Macam hari tu kita ada juga orang luar, ingat tak? Ex-student yang saya panggil untuk sharing ya. Hari ni kita akan sharekan untuk Z-Back. Z-Back, saya nak tanya, Pakcik nak tanya, Z-Back ni berniaga ke atau macam mana? Z-Back. Macam mana? Tak faham. Seorang peniaga ke atau apa? Pernah berniaga? Seorang peniaga. Yes. Jadi di dalam perniagaan itu, adakah Z-Back melakukan marketing? Ya, betul. Yeah. Jadi sebelum kita buat marketing Z-Back, kita kena tahu juga objektif kita. Nombor 2, baru kita tahu tentang PLOC itu adalah business component, yang mana itu kita panggil sebagai management. Management termasuk adalah P adalah perancangan ataupun planning, organizing,
leading and controlling, baru kita boleh start marketing. Kalau kita terus terjun untuk ke dalam marketing, akhirnya kita akan tidak dapat tahu apakah objektif kita. That's why dalam bisnes, marketing bukan nombor satu, tetapi pengurusan adalah nombor satu dalam kita punya nyawa bisnes kita. So inilah dinamakan marketing ada nombor 4. Selepas kita membuat kita punya business model kita. Business model which mean kita tahu dari mana nak ambil barang, siapa customer kita, jenis apa yang kita gunakan, delivery apa, semua kita merancang. Dulu orang panggil sebagai business plan, tapi sekarang orang panggil, ada orang menggunakan lagi senang, business model canvas. Dan itu pun dah di-sharekan, dan hari ini kita masuk dalam marketing mix. Marketing mix ni adalah campuran pemasaran, which mean apakah yang kita gunakan untuk memasarkan, macam mana kita nak pasarkan. Dulu, zaman-zaman saya dulu, marketing mix terbahagi kepada orang panggil 4 piece. Tetapi sekarang zaman dah bertukar, marketing mix menjadi sebagai 7 piece. So kita start dengan 4 piece, Sherry okey, Sherry di sana? Sherry okey, alhamdulillah. Okey. So yang pertama, maknanya piece tu maksudnya P. Dia ada P. P yang pertama, apakah P yang pertama? So kita akan tengok sekejap, ya. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada marketing mix ni, kita kena tahu what is definitions of marketing mix. Marketing mix are business tools used in marketing and by marketers. Bermaksud bisnes ini atau perniagaan ini adalah satu alat untuk kita menggunakan campuran pemasaran ini. Kita bukan had untuk promosi, hanya promosi saja. Sebenarnya dia bukan promosi. Marketing is not a promosi. Marketing lebih luas. Dulu panggil 4 piece. Dia started dengan price, product, promotion and place. Dan sekarang orang masuk kepada 7 piece. Dia ada tambah people and physical evidence. So inilah dia dinamakan marketing, Dia determining a product or brand offer. Dia menunjukkan produk itu punya brand. Kalau tengok McDonald, tengok contoh produk ubat gigi. So kita tak payah tengok lagi. Orang cakap, "Oh, Colgate." Dulu Colgate, sekarang dah ada banyak persaingan. So dia akan menyebabkan brand itu mudah dikenali. Okay, that is a definition. So inilah dia, konsep dia. Kita dulu ada 4 dan sekarang ada, orang kata campur lagi 7 piece, 4 campur 3, Dulu ada start dengan produk, bukan price tau, dengan produk. Start dengan produk. Barang itu sahaja kita kena fikir, Untuk anda semua yang tak tengok lagi ataupun yang berada di dalam ni, saya ada menghadapi masalah untuk saya sharekan benda ni. So boleh layari di dalam Facebook juga, Facebook Pakcik Gaming. Kat situ ada banyak, boleh tengok, Kita ada produk, kita ada price, kita ada place and promotion. Sekejap saya nak tengok suara saya dengar, Yelah, kelas saya ni kalau kita tak buat live macam ni, tak manfaatnya macam kurang. Oh, okey, kuat. Okay. Alright, dah. Tengok bila ada kelas macam ni, tak ada orang nak tengok. Bila main Oma TV, beratus-ratus tu tengok aku. Okey, tak apa. Jangan beremosi dalam kelas. Okey, start dengan produk. Dan kita ada tambah people, process and physical evidence. Kenapa benda ini sangat penting? Inilah rahsia yang Pakcik pula, yang saya nak tunjukkan kepada anda semua. Inilah dia, a power of marketing. 7 piece. Dia start dengan produk. Nombor 2 adalah price. Ketiga place. Keempat promotion. Kelima people, process and physical evidence. Sangatlah kecil sangat benda ni. Tak apa, kita pergi tengok 4 piece dulu. Start dengan produk, product. A product or service is said to be a good that fulfill a customer needs. Kena tahu, untuk anda semua yang berada di dalam ni, boleh melayari dekat dalam Pakcik Gaming, ada kelas kita buat, boleh tengok dalam Facebook juga, supaya kita boleh buat
rujukan rujukan selepas kelas, tak ada kelas kita end off macam tu, tak ada apa-apa yang kita rakam So a product or service dikatakan untuk fulfill customer needs. Kita kena tahu setiap produk ni memang kena puaskan orang yang beli. Kalau produk ni tak boleh memuaskan orang yang beli, dia tidak capai objektif kita sebagai bisnes. And sekali tu je orang akan beli. So banyak benda yang berlaku. Contohnya bazar Ramadan, tempoh hari saya pergi beli roti john. Ya Allah, balik-balik tengok roti john ni, apa roti john macam ni, letak sos lesu campur telur je. Ya Allah, sedih. Esok confirm saya takkan beli. Sebab that is the first and the last. Sebab dia tak fulfill customer needs. Customer needs tu adalah kehendak pelanggan. Pelanggan expectation dia, higher expectation dia, saya makan, saya nak sedap dan sebagainya. That is expectations of customer. Okay, itu dia. So itu produk. Produk yang kita hasilkan mesti memenuhi impian customer. So this is a kinds of orang kata apa yang perlu kita fulfill tu. What does the customer want from the product? Kita kena menyelami juga. As a producers, as a businessman, kita fikirkan, oh customer kita nak macam ni, customer kita nak nasi berlauk, nak ada sambal. Tiba-tiba nasi ayam tak ada sambal, tak ada cili. Itu tak lengkap, tak puas. So what need does it satisfy? Itu dia, kepuasan itu. Produk ini perlu memuaskan orang yang membeli, which means customer. What features does it have to meet their needs? Apa ciri-ciri produk ini? Kita kena tahu ciri-ciri dia apa. Adakah ciri-ciri dia sangat amazing, sangat wow, sampai orang kata kita punya produk ni memang orang cakap apa, bukan kaleng-kaleng maksudnya saya start dah. Okay, produk ini perlu features atau ciri-ciri dia mesti meet, mesti capai kehendak. Meet tu maksudnya macam tu, kena sama. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok kalau ciri-ciri dia tak betul, ciri-ciri barang itu, contohnya kebanyakan orang kata ciri-ciri dia kalau nasi lemak berharga RM10, sudah tentu nasi lemak tu ciri-ciri dia wonderful macam tu. Features ini adakah features ini sempurna? Dan including costly juga. So setakat ni okey ke semua yang mendengar? Okey. Alhamdulillah Okey. Ini kita punya guest yang okey. Yang student saya ni mana? Tak okey ke? Okey, alhamdulillah Alright. So how and where will the customer use it? Dekat mana dia gunakan, waktu bila dan sebagainya. So produk ini sentiasa kita kena fikir. That's why kadang-kadang sebagai seorang engineer, dia tidak fikirkan satisfaction as customer. Dia hanya fikirkan the innovations of the product without ada synchronize kepada satisfaction. Kadang-kadang inventors ataupun engineer, dia shock sendiri melahirkan atau creating their product without any functions of the product. Produk tu tak bagus pun, tak meet customer needs. Customer nak solve a problem. Contoh kalau kita beli handphone, kenapa kita beli handphone tu? Sebab kita meet. Saya kenapa beli iPhone? Sebab saya meet saya punya needs, kepuasan saya. Saya pernah pakai iPhone yang handphone yang lain dan saya nampak, wah, iPhone ni sangat senang untuk guna. Itu saya punya meet. So bila saya pakai, saya puas. That's why kalau harga tu letak berapa ribu pun, we try to find the money and we buy it. Itu dia punya. Okay, boleh tekan kat situ. Tolong tekankan tanda right tu korang. Okay, kawan kita ada so guest masuk. Okay, semua berkaitan features, what size, what colours and so on, semua masuk dekat dalam tu. So korang kena beka dengan produk punya features dan sebagainya. Okay, dan dalam produk ada satu benda dipanggil sebagai
brand. Ya, brand. Sebab produk ini orang akan kenal dengan brand. Okey, saya nak tanya ya Allah, untuk anda tolong tekankan contoh ya, ni cookies saya ni. Dia tidak ada apa-apa branding. Tetapi kalau kita buka ni, contoh chocolate chip. Selalu chocolate chip ni dia sama je. Yang saya dapat ni dengan saya dapat daripada Famous Amos. Pernah dengar tak Famous Amos? Korang pernah dengar tak? Tak pernah. Ni Famous Amos pernah dengar? Tak. Ni hari ni dengarlah. Ni cookies tau. Cookies yang mahal harganya. Tetapi cookies yang tak ada brand macam ni, harga dia murah tapi dia sedap. Tapi kalau ada dua macam ni, orang akan pergi dekat Famous Amos. Tengok dua ni. Saya tunjuk ya. Yang ini Famous Amos. Yang ini Pakcik Gaming. Yang mana korang nak kalau tengok dari segi ni? Yang orange ke yang tak ada tutup? Oi korang. Tuan, tak nampak tuan. Sorry. Astaghfirullahaladzim. Patutlah dekat dalam live nampak. Ya Allah. Apa? Patut ada nampak. Apa? Lupa. Sebab tak nampak. Okey, tak apa. Okay? Sudah tentulah korang akan pergi dekat tempat yang ada brand. That's why produk dengan brand tak dapat dipisahkan. Okay? Seorang yang nak marketing, dia bukan sahaja brand features barang itu, tetapi dia kena jual brand punya value supaya orang dengar, orang akan rasa teruja dan nak beli. Macam tu. Ramainya kita punya kelas hari ni. Masya Allah, ramainya kelas kita hari ni. Ramai, alhamdulillah. Ada Red, terima kasih Red. Ada Samsul Asdan, ya Allah. Walaupun saya punya student tak ada datang seorang, tapi diganti dengan korang, saya rasa seronok sangat. Ramai seronok ya. Alright, this is a product. So now kita masuk kepada aspek kedua. Pertama produk, kedua adalah price. Price, apa maksud price? Harga ya. It is a amount of money that customer or consumer pay or is willing to pay. Dia mampu nak bayar benda tu. Contohnya, kalau kita main Mobile Legend, kita mampu tak bayar 5,000 untuk skin tu? Sudah tentu tidak berbaloi. That's why harga paling mahal pun mungkin 500 atau 1,000 untuk skin. So dia dah nampak kat situ, orang willing to pay dengan harga itu. Ya, mampu membayar. Ada orang yang cookies dia jual cookies, harga satu cookies itu 100. Orang ada yang boleh bayar, because yang buat tu adalah mungkin orang yang sangat terkenal di dunia. Dia sanggup nak makan cookies. Tapi kalau saya yang buat, saya kata okey, harga cookies ni 1,000, nak beli, orang tak akan boleh willing to pay because of the satisfaction tu tak dapat. Ya, orang akan boleh willing to pay, kecenderungan untuk membayar bila mana dia rasa meet the problem punya, boleh puaskan dia dan menyelesaikan masalah. That is a price. Okay, kita cepat ya, kita nak habis masa pukul 9 ni. So price is about what is the value of the product or service to the buyer. Okay, anda semua yang berada di dalam saya punya Google Meet ni boleh menyaksikan di dalam Facebook Live ya. Facebook Live untuk baik. Untuk tengok ni. Ui, baik. Tu siapa tu? Ada student cilik kat sini. Okay. Oh, of course. Okay, baiklah. Siapa sana tu? Kuah Censem. Ya Allah. Okay. Kuah Censem. Alright. Bagus. Is the customer price sensitive? Yeah. Will a small decrease and price gain you extra market share? Ada orang yang mana
kurang 10 sen pun dia akan rasa ia akan sangat besar. Macam tu lah kadang-kadang kita kena pandai menggunakan price. So price ini strategi dalam pemasaran, dia sebenarnya banyak strategi dia. Contohnya menggunakan psikologi price. RM99.99 sebenarnya kalau dia dekat kaunter pergi RM1 harganya. Cuma dia tidak boleh, dia pandai bermain psikologi price, harga psikologi RM1 sebenarnya, tapi dia tulis kat situ 99 sen. Jadi orang akan sensitif kepada penggunaan decrease, a small decrease in price gain you extra market share. Kena tahu kita boleh bermain harga. Inilah persaingan dekat dalam Shopee. Persaingan orang walaupun 10 sen kurang, orang pergi kat dia. That's why kadang-kadang persaingan harga ini sangat bahaya di kalangan peniaga. Saya beli kuih samosa dengan harga RM1. Ada orang jual kuih samosa dengan 99 sen. Saya akan beli dekat 99 sen. Balik 1 sen saya. Macam tu. So dekat situ juga kita boleh letak diskaun dan sebagainya. So dekat sini permainan di dalam aspek harga. So pertama kita tahu dalam marketing perlu ada produk. Kedua kita perlu tahu adalah price. Kedua adalah price. Ketiga, apa dia ketiga? Siapa tahu? Siapa tahu yang ketiga? Saya nak tanya dah. Okey, tanya. Sila. Apa dia tu? Okey, tadi je samosa tu kalau RM1. Zaki lagi jual 99 sen. Betul. Tapi ada jenis orang kita tengok kualiti. Kadang samosa tu angin ni banyak kan. Jual murah. Betul. Tapi kebanyakan orang kita akan looking forward kepada yang pertama tadi yang kita cakap, features tu. Sometimes ada orang akan tengok kepada features, ciri-ciri dia. Kenapa dia jual murah? Orang akan tanya, oh patutlah samosa dia kecil sikit. Macam tu. Bila kita sebagai producer, sebagai orang yang menjual, kita kena banyak permainan harga ini. Permainan harga. Tadi permainan kualiti. Dari segi customer, bila kita fikir dari segi customer, kita akan nampak kualiti dan sebagainya. Tetapi kalau kita sebagai producer, kita akan bermain kepada tip-top punya kualiti produk. Cuma sekarang kita andaikan kedua-duanya adalah kualiti yang sama. Kita andaikan macam tu. Dan kerana 1 sen itu, kita dapat tangkap market. Pakcik akan benda andaian kedua-dua samosa sama besar, sama sedap, sama, kedua-duanya sama daripada syarikat yang sama, tetapi permainan harga itu yang menyebabkan marketing kita akan melonjak sebab 1 sen. That's why kebanyakan orang dia jual dia tak akan letak RM1, 99 sen. Bila dia pergi dekat punch RM1 juga. That is a psychology price. So banyak a trick and tips untuk harga ni. So harga ini perlulah orang kata berbaloi-baloi dengan apa yang orang beli tu. Jadi untuk kita dapat capture market, bukan sahaja harga murah. Ada orang dia tidak memandang pada harga murah. Saya sendiri, pakcik sendiri, kalau pergi supermarket, beli barang tengok ada RM1, RM1.50, RM2, RM5. So kita akan tengok juga. The first yang dikatakan adalah features dia. Features dia maksudnya ciri-ciri dia berkualiti atau tidak. So tengoklah, lembik je tahu ni lah, tak nak lah, pergi kepada yang sederhana. So kita macam beli beras, ada yang beras RM5, ada yang beras RM50. So kita tengok standard of living. Nanti kita akan belajar juga tentang standard of living. Sebab tu kadang-kadang kita menjual barang itu pun menggunakan
strategi kita untuk mendekati golongan-golongan ini. Ada orang yang menggunakan pendekatan kekampungan. Contohnya usahawan Ali Shukri. Dia tidak aim kepada orang-orang yang high level. Dia tak akan aim kepada high level sebab dia punya target audience adalah orang-orang kampung, orang-orang pertengahan, orang-orang yang sederhana. Tetapi kalau orang yang macam yang yang kaya, yang ada kemampuan, dia tidak akan memandang produk. Dia akan pergi looking forward produk yang RM1,000. Yang macam Ali Shukri harga dia RM10 kan. RM10 itu untuk golongan tu. Tapi hari ini kita nak belajar marketing, kita andaikan kedua-dua produk itu adalah produk yang sama, samosa yang sama. Macam tu. Okey, boleh nampak yang macam tu ini bukan saya yang cakap, ini daripada sumber-sumber yang kita belajar dalam buku lah. Dia cakap, will a small decrease in price gain you extra market? Itu memang teori dalam ekonomi. Harga yang kurang, kuantiti akan meningkat. Itu keluk permintaan dan penawaran itu. Okey, siapa boleh tolong accept? Okey, thank you 12 orang yang menyaksikan. Alright. So nombor 3 adalah place. Student-student saya ada yang hidup lagi ke? Hidup lagi. Tengok Facebook tengok Facebook lagi. Tengok Facebook. Tengok Facebook tak? Tengok Facebook. Tengok. Alhamdulillah. Hai si kat situ tengok Alright. So nombor 3 adalah place. Place bermaksud tempat, location. Place is concerned with the various methods of transporting and storing good. Maksudnya macam mana dari segi penghantaran, gudang, benda tu semua kita kena ambil kira. Lokasi kita, lokasi kedai dan sebagainya. Tapi sekarang place ini tidaklah orang kata kita berniaga kena ada kedai. No. Kita place itu, kita cakap lokasi kita berniaga di rumah kita using a media social. Macam saya duduk di Petaling Jaya, so saya punya kawasan jajahan untuk anything kerja-kerja adalah di Petaling Jaya. Getting the right product to the right place at the right time. Ini adalah definitions of the quality. Mendapatkan barang yang betul pada tempat yang betul dan juga masa yang betul. Apa contoh dia? Contoh dia kuih raya. Kuih raya, ya Allah, jatuh pula aku punya mikrofon. Okey, kuih raya contohnya. Kuih raya is a right product. Produk yang tepat untuk nak masuk bulan Syawal ni. Kita nak jual. Right place. Dekat mana kita jual kuih raya? Dekat perkampungan Cina, India atau Melayu? Melayu. That is the right place. Tempat yang betul. Jadi kuih raya jual di tempat orang Melayu at the right time. Dekat mana? Masa yang betul, which mean masa nak raya. Kalau kita jual kuih raya, kurma waktu ini, mungkin ada orang beli, tetapi tidak sebanyak masa kita nak menjual masa awal-awal Ramadan dulu. Masa bulan puasa. So getting, inilah dinamakan getting a right is a quality. Getting is a right time, a right product, a right place. Jadi ramai orang yang tersilap marketing. Dia punya lokasi dia silap. Contoh jual baju kurung dekat dalam grup orang Cina, tengah bercerita tentang dia punya colok. Dekat grup-grup penjual colok. Mana dah awak nak beli? Salah tempat. Jual apa lagi? Jual Pampers Baby dekat Mobile Legend. Memang tak kena. It's a wrong place. Dah dijual pula Pampers tu dekat dalam Mobile Legend. It's the right time tu. Masa orang tengah buat
tournament semua dia jual kat situ. Seumpama dia akan dipalau. Ya. Contoh pakcik barang yang akan customer beli setiap bulan. Apa tu, bagi contoh pakcik barang yang akan customer. Barang semua barang boleh jual, boleh beli, boleh jual. Barang ikut apa yang korang nak jual. Tetapi perlulah barang yang betul di tempat yang betul dan juga masa yang betul. Kebanyakan kita jual di tempat yang salah. Pakcik, saya berniaga Tupperware, saya pergi jual dekat geng-geng abang-abang rempit motor, abang-abang yang jual vape. Memang tak synchronize benda tu. Akhirnya lokasi itu akan dikatakan sebagai gagal. Pemasaran itu akan gagal. So inilah dia place. Alright. Setakat ni boleh ke faham tu? Siapa faham? Say faham. Saya faham kaki. Okey, kuaci tu angkat tangan tu nak tanya apa? Angkat tangan tu. Okey, tak apa. Ini dia. Where the buyers look for your product or service. Sebab itu kebanyakan marketing gagal. Produk dah bagus, meletup produk, features, ciri-ciri semua dah bagus. Kuih samosa sedap, inti tebal, garing, ya Allah sedap, meleleh-leleh. Lepas tu harga pula boleh tahan, berpatutan, murah. Dia jual dekat depan toko yang mana toko dekat dalam toko ke kat mana yang tak sesuai. Orang kalau pergi kat kuil ke sebagainya jual vade, sesuai lah orang beli. Kalau dia jual kat tempat dekat mana, dekat Belukar ke kat mana hutan, memang tak sesuai. Dekat itulah, itu dari segi fizikal Tapi kalau kita belajar online, kita kena attack grup-grup yang betul dia punya tempat. Kenapa ramai orang jual Tupperware tapi tak berjaya jual Tupperware? Sebab dia tak dapat tempat lepak orang yang nak membeli. Dia pergi salah orang. Itulah dia masalahnya. If they look in a store, what kind of store? Orang itu kena specialist, kena pakar dalam dia punya produk tu. Ini salah satu lagi daripada rahsia marketing lah. Kalau kita berniaga kuih samosa for example, biar orang tahu brand kita, wow, dia ni jual samosa. Tengok daripada jauh, pakcik samosa. Tengok jauh, ni cucu samosa. Dia jual. So bukan dia tengok dia ni jual apa? Aku tengok hari tu jual samosa, tu jual kuih lapis, jual ni. So dia tak specialist. Dia tidak pakar dalam bidang tu. Sebab itu kadang-kadang dekat kedai-kedai dia akan cakap situ klinik pergigian. Dia akan bagi tahu klinik tu apa. Bukan klinik kosong. Klinik haiwan ke, klinik apa, masuk klinik ni entah apa-apa kat dalam tu. So dia kena ada bagi tahu what kind, apa jenis klinik itu. Sama macam kita berniaga, apa jenis kita. Kita sebagai seorang penjual, pemborong. Pernah dengar tak dekat kedai-kedai tu? Kami pemborong makanan kucing. Kami menjual makanan kucing, pemborong, pengedar macam tu. Bukan kami sebenarnya menternak kucing, pembela kucing, hotel kucing, everything, semua kucing kat situ. Miau semua kat situ. Tak boleh. Kita kena ada specialist. Kena anggap benda tu, supaya orang tahu lokasi itu memang specialist. Contohnya kalau saya berniaga Tupperware, saya nak orang tahu, wow, ni Facebook ni memang tak ada lain kerja dia. Dia memang jual Tupperware saja. Sebab itu orang akan cari kita. Bukannya, wah, dekat sini semua ada rojak-rojak semua ada jual lah. Rojak ada jual, motor pun ada jual kat sini. Kita tak nampak kedai rujak kat situ. How can you access the right distribution channel? Alamak, nampaknya kita akan berhenti berehat sebab saya dah batuk. Okay. Do you need to use a sales force? Kena ada tak orang-orang yang perlu ada sales force dia? So inilah dinamakan distribution channel. Transportation barang itu macam mana? Pengagihan.
Saya ni kilang, saya pergi dekat hantar kepada orang yang orang kedua hantar ketiga hantar keempat. That is dia punya distribution channel, keturunan dia. Ataupun daripada kilang terus pergi ke customer. So itu yang membimbangkan. Dulu dia ada step-step. Kilang bagi dekat gudang, gudang pergi bawa pula dekat pemborong, pemborong pula bawa kepada peruncit, peruncit bawa pula kepada kedai kecil. Macam ni. Sekarang gudang terus buka. Itulah macam Tesco dan sebagainya. Ada tak kedai runcit dekat tepi Tesco? Ada tak? Kat Giant ke? Tak. Tak ada kan? Sebab apa? Sebab distribution channel itu dia sudah semakin pendek. Dia direct sekarang. Tambah lagi sekarang dunia lagi dahsyat. Dia tidak perlu ada orang tengah. Dia tidak perlu ada orang naik lori lah hantar, tak perlu. Sekarang ni semua orang dah ada daripada kilang terus pergi dekat customer. Itu yang menyebabkan dekat tengah-tengah tu channel itu kadang-kadang sudah tidak berperanan dan akhirnya berlaku unemployment atau pengangguran dekat dalam itu. Okay? Itu dia. So, do you need a sales force? Pasukan kerja? Yes, kita ada pasukan kerja. And now orang ramai buat tentang channel agent jualan. Saya sebagai seorang pengeluar besar, saya perlukan agent jualan saya untuk separate a branding saya, iaitu kuih pakcik gaming, kuih donat pakcik gaming. So semua ejen-ejen saya pang saya. Sebab saya tidak mampu untuk keluarkan mencari customer sebegitu banyak. Sebab itu kita menggunakan agent atau dropshipper. Itu adalah masuk dalam component place. Bukan sahaja location kedai, tetapi dari segi distribution, pengagihan barang itu juga masuk di dalam place. Alright. Dan setakat ni okey ke kita nak pergi ke nombor 4? Kalau okey, cakap okey ke korang? Okey. Nak tanya. Siapa nak tanya? Siapa nama? Samsul. Okey, Samsul nak tanya apa? Contoh kan dia di tempat yang betul, masa yang betul. Contoh masa yang betul. Masa yang betul. Okey, sekarang ni kita masa yang betul, contohnya kalau kita jual kurma, masa yang betulnya adalah masa awal Ramadan. Kalau yang tak betul, kita jual lepas raya kurma, memang tak betul. Kalau dari segi masa harian kita nak jual roti canai. Kita jual roti canai pukul 2 tengah hari, 2 petang. Orang tengah nak makan lunch ni, tak kena. So orang makan roti canai, nasi lemak ataupun okey, contohnya lah kita buat goreng pisang. Normally goreng pisang akan dijual pada waktu bila? Waktu bila tu? Pagi. Mana ada goreng pisang pagi? Kat mana tu? Petang. Petang. Ya. Macam tu juga. Petang. Bagus kuaci handsome ya. Dah lah handsome, pandai pula tu. Okey, pakcik nak tanya satu lagi ya. Satu lagi. Contoh kalau jual baju. Kalau masa baju. betul masa jual baju. Okey. Sekarang kalau jual baju kita tengok. Kita nak beli baju. Orang kita mendalami orang nak beli baju. Tengah sibuk-sibuk. Baju ni kadang-kadang tidak tentu right time. Tetapi baju ini kita tengok pada tarikh. Kita tidak fokus pada satu hari. Contohnya kalau baju, orang yang nak beli baju sudah tentu dia ada kemampuan. Kebanyakan dia kita bahagi kepada 3 ya. 1 hingga 10 hari bulan, 10 hingga 20 hari bulan, 20 hingga 30 hari bulan. Masa gaji orang waktu bila? Fasa yang keberapa? 1, 2, 3? 3. Jadi nak menjual pada fasa ketiga. Fasa ketiga. 1 tu orang dah habis duit. Apa yang kita perlu buat? Kita hanya jual brand saja pada awareness atau kesedaran pada 1 dan 2. 2 kita akan buat teaser. Teaser ini nantikan baju akan dikeluarkan pada 20 hari bulan. 23 hari bulan orang gaji, kita terus keluarkan promosi
beli sekarang juga. Kita tak payah berdolak dalih baju ni cantik lah apa, tak ada. Sebab sebelum tu kita dah ada teaser. Itulah konsep dia, dinamakan sebagai konsep teaser, hard sell dan soft sell. Jadi the right time untuk jual baju bila kita dapat gaji. Tapi sebenarnya baju ini tak kisah, dia bukannya satu benda yang macam ikut musim. Kalau musim, kurma musim, macam tu ya. Kalau baju orang beli bila masa dia nak. Tetapi kalau baju kita bagi fokus kepada baju Melayu. Contoh baju Melayu. Kalau kita tengok dekat supermarket, sekarang mungkin jual lagi baju. Tetapi cuba tengok tahun baru Cina, ada tak orang jual baju Melayu? Lelong promosi baju Melayu. Tak ada kan? Sebab that is not a wrong time untuk kita jual baju Melayu. Kita jual baju t-shirt merah semua. Sebab masa itu adalah masa kongsi facai. That is the right time dan right place and juga right product. Kita tak boleh jual kat situ sari pula, tiba-tiba jual sari waktu kongsi facai. Dia tak sesuai. Macam itu ya. Okey, boleh Samsul? Ya, saya bagus Samsul. Dan last sekali kita masuk. Ni last, esok kita sambung untuk 3 lagi yang ni. Ini kita belajar 4 piece dulu ya. Sebab kita hari tu tak ada kelas. Ini kita tambah extra kelas sikit. Boleh kan student saya yang saya sayang ni? Boleh. Ya, boleh. Adam dah masuk dah. Adam. How are you? Oh, hai. Hawau. Yelah Hawau lah. How are you? Ini Zah Hawau. Ini Adam Afiq betul. Itu gurau tak boleh orang nak gurau. How are you? Tapi biasa nak gurau gelak lah. How are you? Orang Melaka panggil Hawa. Ya Allah budak ni. Okey. Sekarang kita belajar tentang promotion. Kita dah belajar tentang produk. Sekarang kemudian price, lepas tu place. Dan nombor 3 barulah kita belajar tentang promosi. Tapi orang sibuk buat promosi dulu. Dia lupa tentang dia punya quality. Macam tadi Zack cakap quality. Dia lupa. Dia promote. Orang beli sekali je lah orang beli. Sebab quality produk tak ada. Produk tu sendiri tak kukuh, tak mantul, tak mantap. Macam tu ya. Terima kasih yang ada dekat dalam Facebook ya. Terima kasih anda sedang menyaksikan untuk kelas secara online. Kita belajar tentang marketing mix. Okay. So this is a promotion. Promotion is a process of. Okay, Kuaci baca Kuaci. Baca apa Pakcik? Baca tu promotion punya definition tu. Promotion. Tu. Ya, baca. Promotion. Ya. Ya. Okey. Enggak bisa bahasa Inggeris. Tak bisa bahasa Inggeris? Waduh. Baca je. Tak apa baca tolong. Okay. Promotion is the process of communicating with customers. It provides information to the customer that will assist them in making a decision to purchase a product or service. That's great. Yeah. Sebutan yang bagus, Well done. pronunciation yang bagus. Nanti Kuaci belajar dengan kakak Sherry. Kakak Sherry? Oh, Sherry. Sherry ada nampak tak yang saya punya definition promotion tu? Dengar tapi tak hafal lah. Ada dekat Facebook, ada buka Facebook ke? Ada tengah. Okey, cuba Sherry baca pula. Ajar Kuaci tadi baca pronunciation yang betul. Silakan Sherry. Apalah, dia dah baca dah. Cubalah baca, tunjuk Sherry. Tengok. Tak nak baca sikit. Cuba tengok pronunciation Sherry pula kepada semua. Silakan Sherry. Promotion is the process of communicating with customers.
It provides information to the customer that will assist them in making a decision to purchase a product or service. Okey, Kuachin channel okey tak? Boleh belajar tak macam mana intonasi tu? Boleh, boleh. Ha, bagus kan? Okey, cakap terima kasih kat kakak Sherry tu. Terima kasih. Terima kasih. Okay, promotion is communicating, a process of communicating. Maksudnya kita bercakap, kita ada bercakap, itu je. Kita communicate, bercakap tidak semestinya mengeluarkan suara. Communicating maksudnya memberikan something information to the customer or prospect customer. Kita bagi tahu information dengan menggunakan message and sound, bukannya bercakap saja, menulis, bagi message, bagi SMS, WhatsApp, all that is a communicate or communication. A process itulah yang sangat bagus dalam promotion. Dia memberikan informasi. Tak kisah orang tu tak nak beli ke apa, it's okay. Tetapi kita dah bagi information kepada customer yang boleh membantu dia, will assist them in making a decision, membuat keputusan. Contohnya ada dua kedai pembuat samosa ya. Okey, ni bagi samosa ni sedap. Yang sini pun sedap. Tetapi yang kedai A, saya punya samosa sedap dan panas. So, orang akan tahu, wah, ni kedua-duanya sama. Tapi tiba-tiba kedai Pakcik Gaming ada samosa panas. Orang akan tahu a value added, a value, extra value daripada kedai kita. That's why kalau kita sebagai usahawan, we need information, sampaikan information dengan value. Kita kena ada value extra. Kalau kita jual benda tu sama, is not, orang kata, uniqueness of the product tu, kita tak dapat sampai. Semua orang berniaga nasi lemak. Kenapa nasi lemak yang ini saya beli? Because of orang sampaikan information, kedai ini sedap dan kedai ini adalah kedai anak dara. So saya pergi kat situ, nak rasalah anak dara ni, macam tu. That is information. Sebab kedai lain saya tak tahu tu. Ya, macam kedai lemang, buat lemang ya. Ada orang bagi tahu, kedai tu ada 5 kedai. Kedai hujung sekali, itu yang padu, itu yang paling sedap. Saya tak akan pergi tempat lain, saya akan pergi tengok. Orang dah bagi information dan keputusan saya buat untuk, sebabkan dia betul-betul trusted kawan saya, dia dah pernah rasa, and testimoni yang sangat bagus. Saya pergi dekat tempat yang dia cakap. Macam itulah the power of information, the power of testimony yang menyebabkan orang akan pergi dekat kita. Ya Allah, dah sikit dah. Sedap pakcik yang pasal selepas. Itu pula. Alright, last but not least, where and when can you get across your marketing message? Dulu orang pakai television, and now television sometimes orang tak tengok. Dekat sini siapa yang hari ini tak tengok television lagi? Bagi tahu saya. Siapa yang tak tengok TV hari ini? Saya. Tak tengok. Siapa yang hari ini yang tak tengok handphone? Tak mungkin Saya. kan? Tak tengok handphone. Saya. Ini punya tak tengok handphone. Kan? Yang korang tengah pakai handphone ni, itulah dia. Bermaksud sekarang punya promotion Kuaci is not the same macam dulu. Sekarang kita dah bentukkan norma untuk promotion. Kita tidak perlu pakai TV, tak perlu pakai radio, dan tak perlu ada billboard. Siapa nak pergi jalan tengah PKP ni, billboard besar-besar muka Pakcik Gaming? Tak payah. Billboard hanya perlu letak dekat dalam Facebook saja. So that is a norma marketing yang kita gunakan. It's a promotion. When is the best time to promote? Ini yang Samsul cakap. Bila masa yang sesuai untuk promote? Kita kena tahu. As a sellers, kita kena tahu bila duit mereka ada di tangan banyak. Jangan mereka tengah sengkit kita jual, tak boleh. Kita kena tahu bila masa diorang kaya. Sebab itu masa orang kaya, cukup bulan je,
dekat TV, tengah berita atau lepas berita tiba-tiba keluar KFC, makan KFC, tengah gaji, agak-agak orang terus telefon tak? Foodpanda, orang auto telefon. Sebab it's the right time to promote. Korang kalau tengok kita ada 18 hari bulan, sekarang tak ada lagi promosi apa-apa. 22 hari bulan start lah Shopee, hai apa khabar, dah ada jualan Shopee, penghabisan stok lah apa. Sekarang dia tak ada lagi, sebab dia tahu semua orang tengah tak ada duit. 23 hari bulan orang kerajaan, 25 orang swasta, diorang akan boom sales masa tu. Itu the best time to promote. That's why saya kalau nak berniaga, masa ini adalah awareness. Awareness saya akan bagi tahu, marilah bersama pakcik, bersama-sama. Saya tak jual barang lagi. 23 hari bulan nanti, tunggulah. Saya keluarkan segala jampi sihir serapah saya. Habis tertunduk semua customer. Ceritalah. How do your competitors do their promotion? Kita kena tahu juga. Kita punya pesaing buat macam mana. Kalau pesaing kita dah gunakan platform Facebook, Shopee, kita masih nak pergi ketuk-ketuk dekat pagar rumah orang. Pergi ketuk pagar orang buka tak? Tak buka. Sebab apa? Orang tak nak kena COVID. So kita tak perlu buat. Kalau competitors tu tidak berjaya, kita jangan buat. So we learn from the competitors punya strategies, pesaing kita punya strategies. Okay, setakat ni okay ke semua? Okay. Kita dah 9.20, 9.20. So sekarang kita akan wrap up. Esok kita akan masuk untuk 3 lagi aspek, iaitu tambahan 3 piece: people, process and physical evidence. So saya nak bertanya lah, boleh tak buka semua muka-muka semua buka sekarang, buka muka semua. Takut lah. Nak buat apa, nak takut? Bukannya ada apa-apa. Buka je, nampak apa-apa tak kisah. Pakcik tak buka pun. Astaghfirullahaladzim, kalau aku dah buka macam mana aku nak nampak kat sini? Ini dekat live. Amboi. Okey, sekarang buka yang lain, yang student saya. Sekarang buka ya. Junior tak bayar kan? Yes, tak payahlah. Amboi pakcik. Yeah. Ya Allah, macam mana ni nak jadi usahawan kalau malu? Yang lain buka ya, buka. Okey, Hafizul, alhamdulillah, Hafizul dah buka. Lain. Adam Afiq, Aiman, tengok handsome tak student-student pakcik ni? Betul tak? Saya suka yang tu pakcik. Yang mana? Tu yang yang langsir merah tu. Oh, tu Aiman, dia orang Perlis. Memang dia handsome pun, dia model. Peminat. Aiman dah ada dah ni, adik angkat kamu ni Tu saya lagi minat kat atas tu. Yang pakai tudung tu. Itu lambat masuk. Baru tadi masuk lambat. Rambut pakai tudung. Itu kat atas lah, itu kakak tu dah kat sharing. Okay. Alright. Letak mic jauh sikit. Dengar. Okay. Alright, saya nak ambil gambar semua. Okay. Ashraf dah syahid. Oh Allah, Ashraf dah syahid. Alhamdulillah. Ashraf mana lah kamu? Ashraf cuba Ashraf, buka Ashraf. Cuba Ashraf nak ambil gambar. Itu kuah handsome. Saya buka. Okay, cepat ambil gambar. 1. Okay, Ashraf ambil gambar. Wajib ni, ya Allah, tunjuk kat tangan. Astaghfirullahaladzim. Dah lah kuku tak potong. Na'uzubillah. Okay. 1, 2, 3. Okay, sekarang saya nak tanya ya, sebelum kita end kita punya ni, nak tanya Adam Afiq ya. Adam Afiq, berikan ya, daripada 7 cabang pemasaran, berikan 3 sahaja. Cepat Adam Afiq. Marketing. Adam Afiq, marketingnya cabang. Marketing tu dia punya kepala.
Yang dia punya cabang-cabang bawah dia tu. Promote. Yes, promotion. Okey, satu lagi. Lokasi. Yes, location ataupun kita panggil sebagai place. Ya. Yeah? Okey, talian hayat, lain-lain talian hayat. Nak tanya siapa, nak tupas kepada siapa? Afiq, Adam. Ni pasukan Tanya pakcik. Vizul. Bagi 2 lagi Vizul. Kita dah ada promotion, kita dah ada place, lagi Harga. price. Okey, lagi the first one lagi tak disebut. Yang nombor 1. Planning. Bukan planning, itu management. Produk. Ingat, produk, price, place, promotion. Okey, ingat ya? Okey, pakcik nak tanya Kuaci. Sebutkan 4 4Ps tadi. Kuaci? Tanya terus lari. Astagfirullahalazim. Okey, Ashraf. Okey, Ashraf, saya nak tanya Ashraf. Daripada 4 tadi, kita ada produk, price, place Sangkut. dan promotion. Sini Selcom tak okey. Sangkut-sangkut. Tak. Oh ya, Nasir. Okey, tak apalah. Boleh dimaafkan. Ya Allah, si Adam lapar pula aku tengok dia makan. Geram aku. Kenapa macam nak bergaduh je Selcom tu? Okey, Afizul. Soalan dalam exam, which of the component is the best component di dalam marketing? Mana satu di antara product, price, place dan promotion, mana satu yang awak rasa yang sangat penting? Harga. Yes, price. Sebenarnya apa-apa pun sebenarnya terpulang pada anda. Adam, yang mana anda rasa yang paling penting marketing? Produk, harga, lokasi ataupun promosi? Produk. Nampak tak? Different people, different perspective. Product is a starter untuk jual barang. Tapi saya lebih suka dari segi promosi tu. Promosi kita, macam mana kita promote. Produk semua dah bagus. Macam depends on you. Kalau ada produk yang bagus, promosi tak bagus, tak boleh jadi juga. Ada orang produk tak bagus, promosi dia kencang gila sampai orang boleh beli. Sekarang Adam makan apa tu Adam? Char-kway-teow. Okey, berapa harga dia? RM5. Sini promote dah. Okey, dekat mana lokasi dia jual? Dekat mana lokasi dia jual? Dekat Lok kedai. Okey, lok kedai. Macam mana boleh tahu dia jual? Adakah kawan bagi tahu ataupun memang jalan-jalan nampak? Discover sendiri lah. Discover sendiri. So, adakah Adam satisfied dengan RM5? Puas atau tidak kuih-tiaw tu? Bos. Serius lah puas. Wah. Kalau puas, maksudnya objektif tercapai. Win-win situation. Terima kasih Christine Fiona. Raisa Bulan, terima kasih, enjoy. Okay, maksudnya dia punya customer bagi duit, supplier bagi barang, kedua-duanya meet the needs yang Adam punya needs tadi. Jadi, adakah Adam akan repeat order lagi? Repeat. Sebab the product itself yang bagus. Ya, dan orang yang jual tu the right time dia jual. Itu dia. Macam terus lain macam. Hai. Okey. Alright, terima kasih Hafizul dan juga Adam, Afiq. Nanti kita jumpa lagi pada hari Khamis. Kita akan masuk untuk 3 lagi bahagian ya. So saya tak ada hutang dengan korang. Saya dah 9
setengah, 1 jam setengah saya berletih tak ingat dunia. So hari Khamis esok saya akan bagi kat korang assignment. Untuk assignment 1 sangat senang nak buat, which mean hanya 10% saja introduction product. So ada soalan apa-apa nak tanya lagi yang lain-lain? Ada. Tak ada ya? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, terima kasih. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye, bye-bye. Tata, tata. Tata, bye-bye. Okey. Terima kasih, terima kasih. Inilah dia. Mereka semua. Fizul kat mana Fizul? Macam best je rumah kampung tu. Kat kampung kat mana? Batu 9. Oh, kat Ceras. Dekat-dekat situ lah, Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur kat Kuantan bestnya. Makan apa tu orang kat sana? Lemang. Kuih tiaw juga lah, kuih tiaw nasi lemak tuan. Ya Allah, kuih tiaw. Air raya makan apa? Air raya, rendang. Rendang ketupat. Itulah dia. So apa-apa terima kasih Fizul. Fizul saja yang sampai bertahan sampai saat ini. Thank you Fizul. Jumpa lagi Fizul. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, lain semua. Thank you so much. Yang ada Zakbag. Thank you. Samsul Asnan. Thank you Sherry. Aiman, Abid, Fizul, Ashraf, Adam, Afiq. Thank you so much. Saya akan leave sekarang. Okay, bye. Assalamualaikum. Tata. Waalaikumsalam. Itu dia. Kelas kita sudah pun habis. Okey. So pakcik nak ajak korang main ML dulu. Sementara kita kejap lagi main Ome TV. Macam okey tak korang? Terima kasih korang. Ya Allah, bab pelajaran ni tak ada orang nak share pun. Aduh, kenapa lah diorang? Kan? Tak ada orang nak share pun pakcik. Sian pakcik. Kita nak end live ke? Kita end live lah. Kita end live sekarang. Kita akan sambung balik. Jumpa lagi. Saya ada soalan pakcik. Apa dia? Ya Allah, bagilah tahu apa soalan dia. Aduh, sebab apa ni? Okay dah. Pakcik nak end live sekarang. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Tata, titu, titi. Kita pergi hantar korang semua dekat Iron Pro Gaming. Kita hantar korang ke Iron Pro Gaming. Bye.